Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya kasihi tuan rumah sekeluarga, yang diraihkan pengantin pada malam ini, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jam'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkati pengantin ini kepada mereka dan ke atas mereka, dan menghimpunkan keduanya dalam kebaikan, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada ruang yang terbatas ini, atas permintaan tuan rumah sekeluarga bagi meraihkan majlis perkahwinan anaknya, saya menyampaikan sepatah dua kata sebagai tazkirah dan peringatan kepada kita semua. Yang pertamanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat mengadakan perhimpunan Hilakul Zikri, perhimpunan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perhimpunan ini diberkati daripada awal hingga akhirnya, dan Allah Ta'ala mencatat mereka yang hadir ini sebagai golongan yang mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Dan dialah Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dalam keadaan jahil. Dan dialah Allah yang menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta akal fikiran, supaya kamu dapat bersyukur kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kejadian awal manusia ialah bersifat jahil. Semua manusia Allah Ta'ala lahirkan mereka dalam keadaan jahil, tidak mengetahui sesuatu pun, bahkan tidak mampu menyebut nama ibunya, nama ayahnya. Sekalipun jasa ibu dan ayahnya cukup besar dalam proses melahirkannya, dia tidak mengetahui apa-apa. Kalau sekiranya ketika mana dia dilahirkan ada orang colek dia, orang ambilnya dan menyatakan ibunya orang lain, pasti dia akan percaya. Anak yang lahir ini, yang jahil ini, kalau ada yang mengambilnya daripada genggaman ibu bapanya yang asal, lalu dipalsukan identiti ibu bapanya ini, pasti dia akan percaya. Maka demikianlah hidup manusia. Bila manusia yang jahil ini tidak dikenalkan dengan Allah yang sebenar, tidak dikenalkan dengan tanggungjawab yang sebenar, peranan yang sebenar, maka jadilah seperti nasib bayi yang dicolek tadi. Mereka terombang-ambing, tidak mengetahui kenapa mereka hidup di dunia, tidak pasti kenapa mereka berada di sini, dan mereka menganggap proses daripada mula lahir, membesar, menjadi remaja, menuju meniti ke alam rumah tangga, kemudian menjadi ibu, menjadi bapa, menjadi datuk, menjadi nenek, kemudian mati, sebagai suatu proses biasa. Maka rugilah manusia yang berpandangan demikian. Maka Allah menjelaskan suatu hakikat yang kita mesti tahu. Allah, kata Allah Ta'ala, akulah
yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Pertama, Allah Ta'ala beritahu kita, nikmat kita lahir di dunia ini adalah nikmat Allah. Betapa banyak benih-benih yang dikeluarkan oleh seorang bapa, yang dikatakan oleh ahli sains sebanyak 20 hingga 500 juta benih. Maka yang berjaya hanya satu benih, itu adalah kita. Dengan bantuan Allah, maka terjadilah kita dalam perut ibu kita. Dan kita adalah manusia yang dipertanggungjawabkan terhadap urusan pencipta. Kita akan ditanya siapa Tuhan kita, apa agama kita, bagaimana cara hidup kita. Allah yang mengeluarkan kita daripada perut ibu kita sebelum kita dimasukkan ke dalam perut kubur kita. Satu ketika kita berada dalam perut ibu kita, maka dimuntahkan, dikeluarkan menjadi bayi yang tidak mengetahui apa-apa, bahkan berada dalam keadaan telanjang dan menangis. Demikian keadaan manusia pulang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan menangis, menyesal kerana tidak mengetahui apa yang patut dibuat masa hidupnya dahulu. Menyesal kerana dosa-dosa yang dibawa jauh lebih banyak daripada pahala yang sepatutnya dibawa. Menyesal kerana tidak menjadikan dunia dahulu sebagai jambatan ke alam akhirat. Maka demikianlah manusia diumpamakan lahir daripada perut ibu menangis dan pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan menangis. Lahir daripada perut ibu tidak membawa apa-apa walaupun sehelai pakaian. Demikianlah kembali kepada Allah Ta'ala tidak membawa apa-apa, bersendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan demi sesungguhnya kamu akan datang menemui kami secara bersendirian, sebagaimana kami ciptakan kamu secara bersendirian. Allah ini menceritakan kepada kita bahawa bila keluar saja dalam perut kita ni bersifat jahil. Satu, dalam ayat yang lain surah Ahzab, Allah Ta'ala menyebut sifat jahil ini sifat manusia rupanya, merupakan sifat semula jadi manusia. Firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan amanah untuk menjunjung perintah kami, mentaati kami, menjalankan syariat kami kepada gunung ganang, kepada langit-langit, kepada bumi-bumi. Kesemua mereka ini menolak, tak sanggup, tak mampu. Dan mereka merasa kerdil, wa ashfaqna minha, mereka rasa kerdil sungguh-sungguh, tak mampu. Ini langit, ini bumi, gunung ganang yang besar, merasa kerdil di hadapan perintah Allah. Wa hamalahal insan, tetapi manusia yang sanggup bagi menerimanya. Innahu, sesungguhnya manusia itu kana zaluman, pertama zalim, yang kedua jahula, jahil. Kerana itu tugas Nabi-Nabi ialah bagi membuang dua sifat ini. Pertama sifat zalim, yang kedua ialah sifat jahil. Apakah yang kita maksudkan dengan zalim ini? Bukan makna zalim ni saudara secara makna yang kita faham secara, iaitu membunuh manusia dan sebagainya. Tapi cukuplah kita memahami bahawa seorang bila dia tidak menyembah Allah dengan sebenar, dia zalim pada dirinya sendiri. Seorang bila dia buat dosa, dia bukan zalim pada Allah, dia zalim pada diri dia. Kerana sebab dia buat dosa itulah dia kena sumbat dalam neraka. Tuhan tak ada apa-apa. Tuhan tak ada masalah sekiranya seluruh manusia engkar kepada Allah. Tetapi masalahnya bila kita buat kezaliman, dosa, maksiat, kita kena tanggung. Maka kita menzalimi seluruh anggota badan kita. Apabila kita mengambil peranan, mengambil tugas, sama ada sebagai ketua rumah tangga, suami, sebagai ayah, sebagai ketua masyarakat dan sebagainya, maka kita lupa bila kita tidak menjalankan amanah ini dengan baik, kita berlaku zalim pada diri kita. Kita biarkan anak isteri kita tanpa bimbingan,
Kita biarkan masyarakat kita tanpa bimbingan, bahkan kita biarkan diri kita sendiri tanpa bimbingan. Maka ini adalah zalim. Bila Allah Ta'ala sebut zalim dulu, kemudian barulah Allah Ta'ala sebut jahil. Tuhan sebut zalim dulu, baru Tuhan sebut jahil. Kerana sifat zalim yang ada pada kita lah yang menyebabkan kita terus redha dengan diri kita berada dalam kejahilan. Kita zalim pada diri kita menyebabkan kita redha diri kita berada dalam kejahilan. Sebab itu kita tak minat kuliah-kuliah dekat masjid, dekat surau, belajar agama. Kita tak minat mendengar bila para ustaz, para ulama menyebut ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Kita tidak berminat. Lantaran sifat zalim mendominasi diri kita. Tetapi kalau ada sifat tawaduk, lawan pada zalim, maka sifat tawaduk ini menjadikan kita menghakimi sifat jahil, yang akan menyebabkan kita berkeinginan untuk mengetahui apakah kewajipan kita. Sebagai seorang suami, apa kewajipan kita pada isteri kita? Sebagai seorang ayah, apa kewajipan kita pada anak-anak kita? Sebagai seorang ketua masyarakat, apa tanggungjawab kita pada masyarakat kita? Sebagai seorang yang ada kuasa, apa tanggungjawab kita terhadap kuasa yang kita ada? Maka manusia bila dijahil tentang peranan dan tugasnya, dan jahil tentang akibat bila tidak menjalankan peranan dan tugasnya, jahil terhadap besarnya kemukaan Allah kepadanya, jahil terhadap akibat neraka yang sedang menunggunya, azab yang menantinya, jahil tentang syurga yang merupakan janji yang baik Allah Ta'ala pada orang yang taat pada Allah. Jahil-jahil inilah yang terus membelenggu, menjadikan dia semakin zalim. Allah Ta'ala sebut pada ayat berikut, Tuhan kata apa? Kamu wahai manusia lahir tak kadang jahil, tak tahu apa. Maka kami bekalkan kamu dengan panca indera tertentu supaya kamu dapat mengatasi kejahilan. Apa Tuhan sebut? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami jadikan kepada kamu telinga, yakni pendengaran. Kami jadikan kamu mata, yakni penglihatan. Kami jadikan kamu hati, yakni pengamatan, pemahaman, supaya kamu bersyukur. Saudara, Allah Ta'ala sebut mula-mula telinga. Sepakat saintis menyatakan bahawa manusia dalam perut ni, yang pertama tercipta panca inderanya ialah telinga dia. Sebab itu kita katakan bayi ini dia mendengar apa yang bapa mak dia cakap sebelum dia melihat. Seorang baby, seorang bayi, dia boleh kemampuan mendengar mendahului kemampuan melihat. Kerana itu Allah Ta'ala sebut telinga dulu, pendengaran dulu. Demikian juga bila kita cerita kita nak jadi baik. Sebab bila kita nak jadi baik, telinga kita yang kena dengar dulu. Bila kita memberi ruang untuk telinga mendengar, maka kita boleh berubah untuk kita meyakini apa yang kita dengar. Kita dengar ustaz-ustaz kita tentang azab kubur, tentang kematian, tentang pertanggungjawaban. Dengar, maka seolah-olah kita dapat melihat dapat di hadapan mata kita. Inilah akibat kalau kita engkar pada Allah. Inilah dia janji manis Allah, atau janji baik Allah pada orang taat pada Allah. Kerana kekuatan pendengaran kita melahirkan kekuatan pandangan kita. Sebab itulah seorang pengarang buku yang bertajuk Karamatul Awliya, keramat para wali, beliau menyebut seorang yang suka mendengar perkara baik-baik. Dia mendengar azan, maka dia bangkit. Dia mendengar Al-Quran, maka rasa takut. Dia mendengar tazkirah, peringatan para alim ulama, maka dia beringat, waspada. Maka telinga ini Allah Ta'ala jadikan mendengar lebih jauh pada itu. Telinga ini sentiasa mencintai kebaikan untuk dia dengar. Maka kalau dengar benda maksiat, dia jadi benci, jadi serabut. Sebagaimana orang kalau dia dengar maksiat, bila dengar benda taat, dia rasa serabut, rasa benci. Tak anak-anak kita boleh cenderung dengar muzik, cenderung dengar hiburan. Kita pun nasihat, Allah buat sakit telinga, orang tak nak dengar, tak rasa. Apabila dia buka muzik, siapa nak pecah telinga, dia dengar. Keseronokan. Kerana itu bila telinga kita sedang cinta dengan benda-benda baik, ketahuilah Allah Ta'ala akan menzahirkan kebaikan yang berganda daripada telinga kita. Maka benarlah kata Nabi SAW, seorang bila Allah Ta'ala cinta, maka telinganya ialah pendengaran Allah. Jadi dia tidak dengar oleh sesuatu yang Allah nak bagi di pahala. Dia dengar baik-baik belaka. Dia dengar perkara-perkara yang menjadikan dia sentiasa beringat, sentiasa berwaspada, sentiasa taat, sentiasa patuh. Demikian juga mata dia tengok yang baik-baik. Maka Allah Ta'ala menzahirkan kasyaf. Apa maksud kasyaf? Menzahirkan sesuatu yang tak dapat dipandang orang lain. Umpama begini, kalau dia dengar seorang
seseorang alim, ulama cerita tentang syurga, dia rasa nampak depan mata dia. Nampak. Maka datang keyakinan yang cukup tinggi. Cerita tentang neraka, dia rasa nampak azab. Dan dia boleh dipejam mata saja, dia tak mampu untuk menutupnya lama, lantaran kerana nampak perkara tersebut. Allah Ta'ala buka hijab. Bahkan orang ni saudara-saudara semua sebelum dia mati, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana matanya sudah melihat balasan syurga yang menunggunya. Tuhan dah bagi tengok, Tuhan dah bagi tengok kegembiraan yang datang. Kali itu kita melihat ada orang sebelum mati sudah pun tersenyum. Dia sudah melihat. Allah Ta'ala mengadvancekan janji Allah pada dia, kedepankan. Dia sudah nampak sebelum dia masuk. Dan Allah Ta'ala kata, kami jadikan pada manusia ini hati, pendengar, hati untuk dia faham. Tuhan jadikan. Sebenarnya kalau kita nak jaga hati, dia kaitnya telinga dengan pandangan dulu. Kalau orang kata jaga hati dulu, baru telinga pandangan, tidak. Hati menjadi baik lantaran telinga dan pandangan kita guna cara betul, maka hati pun jadi baik. Sebab itu saya katakan, orang yang tak pernah dengar azab, tak pernah dengar tazkirah, tiba-tiba dia kata hati saya baik, dia bohong. Kerana saudara, hati ni dia ada pintu dia. Siap benda kita katakan ada pintu masuk. Rumah dia ada pintu masuk dia. Hati ni dia ada pintu masuk dia. Pintu masuk untuk masuk takwa dalam hati dia melalui telinga dan juga pandangan dia. Dia melihat kebesaran Allah dengan mata, maka masuk dalam hati dia. Ini pintu ni. Dia mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, maka masuk ikut telinga dia, jatuh ke hati dia. Sebab itu bila kita cerita orang bercinta lah, dipandang dengan mata, terus masuk ke hati, jatuh cinta. Dia dengar dengan telinga, oh perempuan ni baik, bagus, elok, ramai. Dengar terus masuk ke hati, jatuh cinta. Bukan daripada hati dulu jatuh cinta, tidak. Mata memandang, maka rasa puas hati. Telinga mendengar, maka rasa enak, maka jatuh ke hati. Bersemilah cinta. Itu cinta pada manusia. Demikian juga cinta pada Allah. Telinga sentiasa dengar, mata sentiasa melihat kebesaran Allah, maka datanglah cinta pada Allah, hati kita. Itu saudara, berilah ruang untuk mata dan telinga mendengar dan melihat perkara baik-baik. Jangan bagi ruang telinga dan mata kita mendengar atau melihat perkara yang buruk-buruk. Sebab itu Imam Syafi'i sendiri, kalau saya tengok nasihat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri melarang kita kalau tengok najis sendiri. Antara benda yang tak digalakkan kita melihat, pertama melihat najis sendiri. Jangan masa kita kencing, kita tengok air kencing kita. Walaupun itu kita punya tak ada dosa apa. Ini nasihat Imam Syafi'i. Jangan tengok najis kita keluar daripada tempat najis. Bahkan kata Imam Syafi'i, jangan mata ini jangan tengok pun kemaluan sendiri, kerana ia menyebabkan kelemahan pandangan. Macam tu nasihat Imam Syafi'i. Bayangkan kalau orang melihat maksiat. Sebab itu kata Imam Az-Zarnuji, siapa yang pergi ke kubur lalu matanya melihat kemungkaran dalam kubur, walaupun sekadar tulisan pada batu nisan, maka dia balik ke rumah ingatannya hilang. Kata Imam Az-Zarnuji, seorang yang nak hafazan kuat, maksud hafal Quran kuat, hafal hadis kuat, bila dia pergi je ke kubur, lalu dia membaca tulisan kubur, maka ingatannya pun hilang. Kalau saudara tahu bahawa di antara larangan Nabi yang kita tak berapa peka sangat, Nabi melarang ditulis sesuatu pun di kubur. Nabi larang. Wa imma saudara tulis nama ke, tulis tarikh mati ke, tulis doa ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di kawasan perkuburan, frame kubur, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Tapi orang kita, benda-benda yang jelas ni, oleh kerana tradisi kita begitu kuat. Dan untuk mengubah tradisi, walaupun dia bertentangan terang dengan Islam, cukup suka. Melainkan orang yang Allah Ta'ala beri kekuatan, melainkan Allah Ta'ala beri dia petunjuk dan hidayah, dia mampu buang tradisi. Tapi orang yang tak dapat hidayah, maka dia pegang tradisi. Ulama mana pun turun, bahkan ulama tu kalau turun dari langit pun tidak boleh. Dan kan ini ada hadis yang jelas, Nabi SAW an yuktaba fil qabri. Nabi larang sebarang tulisan di kubur. Nabi larang. Tapi kita yang paling teruk sekali bila kita tulis ayat Quran pada kawasan kubur. Di frame kubur kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang duduk atas tu sementara turun orang talqin kubur sebelah. Duduk bawah inna lillahi. Dalam tanah kubur, bukan tanah yang bersih, bukan makhluk sembahyang di kawasan perkuburan. Dan itu saudara saya katakan tadi bahawa apabila telinga
kita beri ruang untuk mendengar perkara baik. Mata, kita beri ruang untuk melihat benda-benda baik. Maka akan hadir takwa dalam hati. Bila hadir takwa dalam hati, maka ketika itulah kita berfikir nak buat benda baik-baik. Kita tak fikir untuk ikut tradisi orang. Walaupun orang kata apa, orang kata apa ni, majlis kahwin buat tazkirah lah, pelik, aneh. Itu kata orang. Tapi bagi orang yang cintakan kebaikan, saya katakan orang yang telinganya merasa lapar untuk mendengar kebaikan, matanya dan sebagainya, maka bagi dia bukan satu perkara yang terlalu aneh. Aneh lagi kalau orang berani buat maksiat. Aneh lagi orang bila berkahwin ikut syariat, tapi bila buat jamuan langgar syariat. Itu lagi aneh sebenarnya. Masa nak akad nikah kat masjid, tak berani mata imam berketik dengan mada imam, ikut betul syariat tu. Habis je nikah, habis terbalik dengan karaoke-nya, dengan band rock dan sebagainya. Artinya ini lagi pelik sebenarnya. Dia ikut agama dalam masjid, masa aku terima nikah, lepas tu kantor dia. Maka saudara, saya katakan tadi, orang yang bila telinga dia masuk yang baik, mata tengok yang baik, maka tercetuslah, terbina dalam hati kebaikan. Ketika itulah dia fikir lain pada orang lain fikir. Dia hanya fikir untuk buat baik. Macam mana cara? Maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia. Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia bagaimana dia nak buat baik. Allah ilhamkan kepada dia bagaimana dia nak cari benda baik. Jadi kalau lah kampung dia, taman dia ada surau tapi tak ada kuliah, kerana dia orang yang baik, maka dia akan cari kuliah tempat lain. Tak adalah timbul isu, kenapa tak belajar? Habis kampung saya tak ada kuliah, saya tak belajar lah. Walau dia ada kereta. Kalau kampung dia tak ada air terjun, dia cari kat kota tinggi air terjun. Kalau kampung dia tak ada jual nasi lemak, dia cari kat kota tinggi nasi lemak. Kalau kampung dia tak jual biryani gam, dia cari kat Batu Pahat biryani gam. Boleh pula jadi. Tapi kampung dia tak ada ustaz, tak belajar lah, tak cari, tak ada ustaz kampung saya. Artinya manusia untuk dunia cari. Tapi untuk akhirat, kadang hanya melangkau taman dia. Tuhan dah bagi kemewahan kenderaan, kesihatan, masa lapang. Tapi oleh kerana dia bukan jenis orang cari baik, dia mungkin kreatif untuk mencari dunia, kreatif, tetapi dia tidak kreatif mencari akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai akhir kesimpulan, apa yang saya nak bawa pada malam ini ialah kembali mengingati hakikat insan yang lahir dalam keadaan jahil, tidak kenal apa. Kalau ada orang yang mendidik kita cara salah, maka kita akan sesat pada jalan Allah. Sebagai saya gambarkan, saya andaikan bayi yang dilahirkan ini dicolek oleh orang lain, lalu dikatakan dia lah ibu bapa, maka bayi itu akan percaya. Sebab dia diambil ke mana dia tidak tahu. Saya ingatkan saudara, bila kita tengah tidak tahu agama, lalu kita tersilap pilih orang mengajar kita, maka kita akan mengikut ajaran sesat. Tetapi kalau daripada awal kita dah tahu mana nak cari agama, insya-Allah hidup kita terpimpin. Kalau ibu bapa kita bertanggungjawab, kita akan kenal mak bapak kita sampai mati. Tapi kalau ibu bapa kita tidak bertanggungjawab, kita tak kenal mak bapak kita. Sama juga seorang bayi, kalau dia berada dalam suasana masyarakat bertanggungjawab, dia akan kenal siapa Tuhan dia. Tapi kalau dia boleh lari dari masyarakatnya yang tidak bertanggungjawab, maka dia tak kenal lagi siapa Tuhannya, peranannya, tugasnya sebagai hamba Allah. Dan yang kedua kesimpulannya ialah Allah Ta'ala tidak membiarkan manusia dalam keadaan tanpa alat untuk mencari kebaikan. Tuhan jadikan kita telinga, pandangan dan hati. Maka gunalah panca indera ini dengan elok-elok, dengan baik. Kerana ini punca kita mendapat kebahagiaan. Kemana Allah Ta'ala bagi lagi telinga, kita dapat lagi dengar, mata boleh lihat lagi, maka kebaikan akan datang kalau kita cari. Tapi kalau sampai masa mata kita dah tak nampak, telinga kita dah tak mendengar, hati kita sudah menjadi keras dan kaku, pada ketika saudara kita sudah mati sebelum kita dikebumikan. Dan yang ketiganya saudara, ialah asas kebaikan, ketakwaan itu, dia ada pintu masuk dia. Fahamlah, takwa dia tidak datang bergolek, dia tidak datang melayang, bukan dia datang dengan usaha kita. Dengan usaha kita untuk jadi baik, insya-Allah kita dapat jadi baik. Dan orang bila telah diilhamkan oleh Allah jadi baik, maka dia menjadi kreatif untuk buat baik. Cukup kreatif, sehingga sesuatu yang tak tergambar oleh orang lain, dia berfikir, asalkan benda itu mencetuskan kebaikan, ketakwaan dan juga keimanan. Saya cukup sekali itu tazkirah ringkas saya kepada saudara muslimin dan muslimat. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada pengantin baru kita pada malam ini dengan ucapan sunnah yang diajar oleh Rasulullah. Barakallahu laka wa barakallahu alaika
wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan saya minta saudara-saudara kita ucapkan sama-sama. Kadang-kadang kita nak salam nanti nak sepuk segan, nak sepuk. Kita ucap sama-sama untuk keberkatan pengantin kita pada malam ini, insya-Allah. Barakallahu laka wa barakallahu alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa barakallahu alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa barakallahu alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Tak salah lah kita jadi budak tadika sekali. Tapi ini sunnah. Kadang-kadang kita terlupa ataupun malu nak sebut. Kita sebut berjemaah, kita rasa mungkin bersemangat. InsyaAllah saya akan baca sedikit doa ringkas atau permintaan Tuan Rumah. Mudah-mudahan majlis pada malam ini diberkati dan apa yang dilakukan oleh Tuan Rumah mendapat rahmat insya-Allah Ta'ala, dan pengantin kita dirahmati oleh Allah, melahirkan keluarga yang soleh insya-Allah, mendidik generasi yang baik-baik dan memberi sumbangan yang besar pada Islam dan pada masyarakat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Innaka antal jawwadul karimur rahufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.